Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kerana pada malam yang mulia ni Allah SWT himpunkan kita dalam satu majlis ilmu, yang mana ternyata kelebihan majlis ilmu ni seperti disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim rahmah wa ghashiyatuhum as-sakinah wa haffathum al-malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berhimpun sesuatu golongan di rumah Allah untuk mengkaji ayat-ayatnya, membicarakan bersama-sama, melainkan Allah turunkan atas mereka ni rahmat di sisinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sakinah, iaitu kebahagiaan, ketenangan, dan mereka ni mendapat doa para malaikat. Dan dalam hadis ini juga menjelaskan bahawa mereka disebut-sebut oleh Allah di sisi hamba-hambanya yang mulia, iaitu para malaikat. Jadi bergembiralah tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, walaupun dengan kesibukan yang macam-macam, tapi Allah SWT masih lagi rezeki kepada kita kesempatan untuk datang ke majlis ilmu, yang mana ia merupakan satu laluan untuk ke syurga Allah SWT. Dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan wa yasna'. Ya, bahawa Nabi SAW telah bersabda, tidaklah menempuh seorang itu jalan ke majlis ilmu, melainkan sebenarnya dia sedang menempah jalan ke syurga Allah SWT. Dan para malaikat disifatkan meletakkan sayap-sayapnya ke atas muka bumi bagi memberikan laluan bagi mereka menuntut ilmu, kerana senangnya malaikat dengan tindakan datang ke majlis ilmu itu. Malam ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, mari sama-sama kita meneroka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perkara yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kita nak berkenalan dengan salah satu daripada rukun iman, mana yang sempatlah tak sempat nanti kita bawalah ke topik yang lain, iaitulah berkaitan dengan menjelajah, mengetahui, merungkaikan, memahami alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, iaitulah berkaitan dengan alam malaikah, al-malaikatil muqarrabin, alam para malaikat yang begitu hampir duduknya di sisi Allah SWT. Dan memahami hakikat malaikat ni adalah salah satu jurusan yang penting bagi membantu kita memahami iman. Kerana ternyata perantaraan sampainya iman kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan Jibril alaihi salam. Ya, mari sama-sama kita merenungi firman Allah SWT di sini daripada surah Al-An'am ayat yang ke-61 hingga 62. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yusilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi ke atas seluruh hamba-hambanya, dan diutuskan olehnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak akan melalaikan kewajipannya. Kemudian mereka, iaitu hamba-hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu adalah miliknya, dan dialah pembuat perhitungan yang sangat cepat.
Ya, ini adalah ayat yang menguraikan, beritahu kepada kita, mendedahkan kepada kita tentang hakikat kematian. Bahawa setiap kita akan mati, dan mati adalah satu perjalanan kita masuk ke satu alam yang baru. Mati itu bukanlah segala-galanya, tetapi ia merupakan satu perjalanan untuk melengkapkan kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ruh, kemudian alam dunia, kemudian alam barzakh, dan akhir sekali alam akhirat. Ada setengah ulama meletakkan alam yang sebelum itu alam ruh, alam tulang sulbi, madu dan tulang sulbi datuk-datuk kita. Kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam barzakh, dan akhir sekali adalah alam akhirat. Alam pertemuan dengan Allah SWT yang sebenar-benarnya. Rupa-rupanya kita telah melalui 2 alam, tambah yang ketiga, 3 alam. Bukan makhluk 2 alam, ya. Tapi nak menceritakan bahawa kita sudah berada pada alam yang ketiga, alam dunia. Jadi kematian bukanlah satu perkara yang penting pada kebanyakan para walinya, kerana ia hanyalah perpisahan di antara jasad dengan roh. Nanti roh akan terus hidup untuk duduk dalam satu alam yang baru, namanya alam barzakh. Itu satu perkara. Yang kedua berkaitan dengan tugasan para malaikat yang dipanggil sebagai hafazah. Hafazah ni jamak kepada hafiz. Hafiz maknanya menjaga. Jadi hafazah yang disifatkan oleh Allah SWT di sini iaitu para malaikat yang menjaga manusia. Menjaga manusia seperti disifatkan dalam hadis Nabi SAW dalam hadis 40, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan thumma yakunu mudghatan thumma yu'ta bil malak fayu'maru bi 4 kalimatin. Dalam hadis ini menjelaskan bahawa penciptaan kita yang pertama dahulu berjismani 40 hari dalam rahim ibu. 40 hari yang berikutnya menjadi segumpal darah, kemudian menjadi seketul daging seperti disifatkan alaqah. Alaqah ni macam satu benda yang melekat, tergantung. Kemudian barulah malaikat datang bila sempurna 120 hari untuk meniupkan kepada jasad yang telah terbentuk ini, lalu ditetapkan untuknya 4 perkara. Umurnya, rezekinya, amalannya, ya, ditulis setelah pun ditetapkan oleh Allah SWT selepas 120 hari. Jadi maknanya malaikat ni menjaga kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Malaikat seperti yang telah disifatkan datang dari perkataan malak. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan malak jamaknya malaikah, datang perkataan malakun. Malakun. Tapi bila bahasa Arab ni sebut ada hamzah, jadi payah. Malak. Jadi akhirnya dibuangkan hamzah itu, disambung terus pada atas, jadilah malakun. Malak. Dari sudut bahasa Arab ada psikolinguistiknya. Psikolinguistik atau psikologinya nak mengutarakan, menyebut perkataan itu payah. Jadi datanglah satu kemudahan, dihapuskan perkataan hamzah itu, maka jadi malak. Ya, kalau ikut perkataan la'aka, malakun, datang perkataan la'aka. La'aka maknanya mengirim, mengutus, menghantar. Jadi maknanya malaikat ni kerjanya adalah tukang hantar, postman Allah SWT. Daripada ketapannya kepada nabinya menerusi malaikat. Tujuannya apa? Allah beri wahyu terus saja. Tetapi ini bagi menunjukkan kehebatan, kemuliaan. Kalaulah raja nak bercakap dengan kita, dia tak cakap terus tamsilannya. Dia akan menggunakan dia punya orang kanan. Dia panggil kita bukan dia panggil terus, ada orang tengah yang diutuskan untuk menghubungi kita. Bagi menunjukkan begitu komplikasi sekali, begitu hebat sekali, begitu tinggi sekali kedudukan seorang, maka Allah SWT lebih-lebih lagi lah. Tidak layak untuk disamakan dengan manusia, maka Allah telah mengutuskan malaikat bagi menunjukkan keagungan, kehebatan, kesempurnaan kejadiannya, iaitu makhluknya begitu ramai sekali. Saya ingin dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi mengetahui malaikat ni disebut dalam satu daripada rukun iman. Manakala setengah ulama bahasa mengatakan malakun, malak datang perkataan bukannya mal daripada perkataan malak ataupun la'ka, tapi datang perkataan malik. Malik maknanya raja, berkuasa. Jadi malaikat ni memang sifat dia sifat berkuasa. Malaikat ni besar seperti disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi melihat Jibril dan rupanya yang sebenar dengan 600 sayapnya, Masya Allah begitu besar. Berdirinya saja memenuhi ufuk. Bahkan disebut malaikat penjaga syurga dan penjaga neraka ni, di antara dia punya ujung
apa ni? Syahmatu uzunihi, sampai kepada bahunya di sini 700 tahun perjalanan. Ia nak ceritakan hebat, besar. Yalah, dunia ni besar. Kita melihat kalau dibandingkan dengan logik akal kita, bumi ni akhirnya ditemui sebesar pasir. Kerana matahari yang besar itu pun rupa-rupanya dibandingkan dengan galaksi yang lain, ada bintang yang lebih besar daripada matahari. Maka demikian besarlah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dunia yang kita pandang besar. Sebenarnya kecil, halus. Kalau dibandingkan matahari, kalau matahari itu sendiri sebesar pasir, maka bumi ini sebesar hama, tak ada saiz langsung. Jadi malaikat yang digambarkan oleh Nabi SAW dan rupanya sebenar amatlah besar, amatlah hebat. Bahkan malaikat Jibril ini disifatkan Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi membayangkan malaikat ni ada 600 sayap, dan pada setiap sayap itu turun warna-warni yang sangat hebat, macamlah bergemerlapan, macam apa dipanggil? Permata yang sangat mahal, berwarna-warni, macam seolah-olah macam titisan air yang jatuh daripada sayapnya itu. Disifatkan Nabi SAW sangat cantik rupa malaikat ini, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini adalah perkara yang berkaitan dengan malaikat itu secara umum. Ya, kalau kita meneliti dalam Al-Quran Al-Karim, kita akan lihat malaikat ni dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai banyak peranan, banyak tanggungjawab. Ya, secara umumnya malaikat yang dijadikan Allah SWT ada dua perkara. Kejadiannya difokuskan tanggungjawabnya pada dua. Yang pertama dipanggil ibadah mahdah. Kerja malaikat ni untuk beribadah kepada Allah SWT semata-mata, tiada kerja lain. Ya, itu sebab dalam peristiwa yang Nabi SAW naik Isra dan Mi'raj, Nabi melihat di langit tinggi sana ada satu kiblat yang namanya Baitul Ma'mur, wal Baitul Ma'mur wa Saqfil Marfu'. Dibayangkan Nabi SAW di atas kiblat yang kita menghadap ni ada satu lagi kiblat para malaikat dipanggil sebagai Baitul Ma'mur. Dan Jibril telah memberitahu Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur ni satu hari 70,000 malaikat. Dan setiap seorang malaikat itu ada yang sedang rokok daripada hari dia diciptakan sampai sekarang belum bangkit-bangkit lagi. Ada yang sedang sujud, belum bangkit-bangkit lagi daripada mula-mula dijadikan dia sujud. Ini kerja malaikat yang pertama. Dalam hadis yang lain, Nabi telah pun bersabda, Inni ara ma la tarawun wa aswa ma la tasma'un, attatis sama'u wa huqqa laha an ta'id, ma min mawdi' asabi' illa wa fiha malakun wadi'un jabahatahu sajidan lillah. Lau alimtum ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Nabi telah bersabda, sungguhnya kalau kamu tak mendengar macam aku dengar, kamu tak melihat macam aku melihat, kalau kamu mendengar apa yang aku mendengar, apa yang aku lihat, kamu akan merasa dekat dengan Allah SWT, dan kamu tidak akan banyak ketawa seperti hari ini. Sebaliknya kamu akan banyak menangis. Kerana sebenarnya langit yang di atas kita tu tak ada satu jengkal pun tempat, melainkan padanya ada malaikat sedang sujud. Bayangkan ramainya dijadikan oleh Allah SWT. Sampai bunyi langit itu seolah-olah macam orang naik di atas genting, orang naik di atas atap. Bagaimana bunyi? Seolah-olah macam nak roboh kan? Maka begitulah sabda Nabi SAW, langit yang kukuh, yang kuat itu seolah-olah macam nak roboh, merintih dia. Attatis sama'u wa huqqalaha an ta'id. Maknanya seolah-olah macam satu binaan yang dinaikkan muatan yang lebih padanya. Bergegar langit itu kerana tidak ada satu jengkal pun tempat di sana melainkan malaikat meletakkan dahinya sujud pada Allah SWT. Dan kalau kamu melihat perkara ini, kamu akan lupa untuk ketawa, kamu akan banyakkan menangis, kerana kamu melihat malaikat diciptakan Allah SWT itu begitu tekun beribadah kepada Allah SWT. Jadi ini kerja malaikat yang pertama. Yang kedua, malaikat ni juga disebut dalam hadis, dalam ayat yang banyak menceritakan mereka ada peranan. Contohnya mematikan manusia, contohnya menghantar wahyu kepada para nabi. Contohnya malaikat ni juga kerja dia untuk membawa rezeki. Malaikat ni juga kerja dia untuk menyoal orang dalam kubur. Ini dipanggil sebagai apa namanya? Jangan ma'ruf nahi munkar lah. Munkar nakir. Kan? Malaikat namanya munkar nakir. Dan malaikat yang kerja mencatat amalan, malaikat yang membawa
sesuatu perkara naik report kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti disebut dalam hadis setiap hari Isnin dan juga hari Khamis, maka itulah sebabnya Nabi SAW suka berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, kerana gembiranya kalau malaikat membawa report kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan seorang itu sedang berpuasa. Ya, malaikat ni diciptakan daripada nur, daripada cahaya. Kerana itu bila disebut Nabi SAW, khuliqatil malaikatu minan nur wa khuliqatil jan min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi telah bersabda, semuanya malaikat dicipta daripada nur, manakala jin pula dicipta daripada api, lidah api, dan manusia pula dicipta seperti yang telah diajar, diberitahu kepada kamu sebelum ini, kata Nabi SAW, iaitu diciptakan daripada tanah liat. Para ulama bincangkan siapa cipta dulu, sama ada diciptakan malaikat dulu ataupun dicipta manusia dulu. Kita semua dapat jawab lah kan, kerana dalam ayat jelas menunjukkan bila Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Nabi Adam, malaikat bertanya kan, ini ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat bertanya kepada Allah SWT, mengapa diciptakan orang yang akan melakukan kerosakan? Cuma ada satu hadis yang menarik, bahawa Allah SWT menciptakan semua ini dalam hari yang tertentu. Lihat hadis ini tuan-tuan ya, hadis ini riwayat Muslim. Khalaqallahu at-turbata yawma as-sabti wa khalaqa minha al-jibal yawma al-ahad wa khalaqa asy-syajara yawma al-itsnain wa khalaqa al-makruh yawma ath-thulatha wa khalaqa an-nur yawma al-arbi'a wa bassa fiha ad-dawab yawma al-khamis wa khalaqa Adam fi akhir sa'atin min sa'ati al-jumu'ati fima baina al-'asri ila al-laili. Nah, hadis sahih ini Nabi telah bersabda, Allah telah menciptakan tanah pada hari Sabtu, dan Allah bangunkan tanah ini, dikepal-kepalkan, jadikan gunung ganam pada hari Ahad. Lalu Allah SWT menjadikan pokok-pokok ditumbuhkan pada bumi ini pada hari Isnin. Dan Allah SWT telah mencipta benda-benda yang kamu tak suka, benda-benda yang kamu benci pada hari Selasa. Wa khalaqal makruh, benda yang kita tak suka. Rupanya benda yang kita tak suka ni pun ciptaan Allah juga, kita je tak nampak. Ya, itu sebab kalau kita cerita benda yang kita tak nampak ni ada banyak. Itulah sebab Nabi SAW diajar oleh Allah untuk baca contohnya surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Perlu apa Allah turunkan cerita tentang orang yang dengki? Kerana orang yang dengki ni rupa-rupanya tuan-tuan, kalau kita tak ada protection yang kuat, tak ada penghalang, dia boleh bagi mudarat tuan-tuan. Nampak tak? Itu sebab dalam hidup ni kita kena memakaikan diri kita dengan pakaian yang Nabi ajar. Contohnya apa tuan-tuan? Doa, zikir, wiri lepas sembahyang, al-maksurat sangat baik. Masuk rumah baru, bacalah surah Al-Baqarah. Tak nak baca surah Al-Baqarah, bacalah surah-surah pilihan daripada Al-Manzil contohnya. Nampak tak? Kita keluar daripada rumah 2 minggu tidak pulang, bacalah sekurang-kurangnya Ayatul Kursi. Kalau rumah kita ni dah sentiasa dibacakan Quran pada ni, bacalah Ayatul Kursi. Kerana benda-benda yang kita tak nampak ni dia ada tuan-tuan. Macamlah gelombang yang beribu-ribu ada gelombang sekarang. Tuan-tuan tahu tak? Gelombang telefon ini, gelombang telefon itu. Kita tak nampak. Memang kita tak nampak. Maka begitu juga perkara yang makruh yang kita benci ni pun kita tak nampak. Ya, jadi tuan-tuan ni ulasan sikit kepada hadis bahawa Allah menciptakan benda yang tidak elok pada hari Selasa. Ya, dan kemudian Allah SWT menciptakan nur pada hari Rabu. Nur pada hari Rabu. Lalu Allah SWT menciptakan binatang pada hari Khamis. Dan Allah SWT telah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumaat selepas asar membawa kepada maghrib. Ya, dan pada hari Sabtu seperti yang telah disebut tadi balik semula. Para ulama bincangkan hadis ini. Adakah Allah SWT mengambil sampai 7 hari nak ciptakan manusia semuanya? Makhluk semuanya? Bermula dengan Sabtu, berakhir pada hari Jumaat?
Nampak tak? Sabtu sampai hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Maknanya 7 hari. Para ulama menjawab perkara ini dengan 2 perkara. Yang pertama sekali, sebenarnya hari yang telah pun disebut oleh Allah SWT dalam hadis ini yang Nabi nyatakan tak sama macam hari yang kita faham. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Hari ini berubah-ubah. Pada zaman dahulu kita merasakan seminggu itu cukup lama. Tapi pada hari ini kita rasa seminggu macam satu hari. Betul kan? Dan satu hari jadi macam satu jam. Dan satu jam jadi macam satu detik. Inilah tanda kiamat. Satu tahun rasa macam satu bulan. Satu bulan rasa macam satu minggu. Satu minggu rasa macam satu hari. Satu hari rasa macam satu jam. Satu jam rasa macam, ya Allah, sekejapnya. Tadi masa besar 2 jam ini masuk maghrib. Subhanallah, masa berlalu. Ya, jadi hari ini berbeza-beza. Nanti tiba satu masa di akhir zaman, kamu akan hidup satu hari itu macam satu tahun. Matahari tak terbenam-terbenam. Jam berapa kali berpusing, tapi tak terbenam-terbenam matahari. Maka ditanya kepada Nabi SAW, bagaimana kamu menghadapi situasi itu? Nabi kata, taksirkanlah waktu subuh ke zuhur berapa jam biasanya. Ya, zuhur ke asar berapa jam waktunya. Asar ke maghrib berapa saat waktunya. Maka dalam satu hari itu kita akan semayang berpuluh-puluh semayang. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ternyata maksud hadis ini, ciptaan itu berlaku pada hari yang berbeza-beza, bukanlah macam hari yang kita faham hari ini. Waktu ini very subjektif. Baik. Yang kedua mengatakan bahawa maksud ini memang betul. Allah ciptakan pada hari-hari berbeza. Allah SWT mampu menjadikannya sekaligus. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Maha Kuasa. Kun, jadi. Urusan Allah dia antara kaf dengan nun, bainal kaf dan nun. Dalam doa yang kita baca kan, bahawa Allah Taala mampu kun, jadi. Kenapa pula menguasai sampai 7 hari? Di sini nak mengajar kita dalam hidup mesti melakukan satu perkara dengan teliti, dengan penghayatan, dengan beransur-ansur. Jangan tergesa-gesa. Allahu alam, kedua-dua pandangan ni para ulama nyatakan pentafsiran mereka terhadap hadis Nabi yang maksud penciptaan, dan kita dapat faham daripada hadis ini, wa khuliqa an-nur yaumal arbi'a, dijadikan cahaya itu pada hari Rabu. Mungkin kata para ulama maksud nur yang dikatakan di sini oleh Imam Nawawi berkata mungkin dia merujuk kepada malaikat. Jadi malaikat penciptaannya pada hari Rabu, manusia pada hari Jumaat. Ini maklumat yang kita semua sudah faham. Berapa lama di antara Rabu dengan Jumaat lah, itu tadi perkara telah kita huraikan. Barangkali 2 hari itu jaraknya macam 2000 tahun. Barangkali 2 hari itu jaraknya macam 2 minggu. Allahu alam, kita tidak tahu. Maksud ini dikehendaki oleh hadis ini memadailah untuk kita katakan kita tidak tahu. Allahu a'lam bimuradihi. Allah SWT lebih mengetahui perkara ini. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Sekarang, apakah rahsia malaikat yang diciptakan? Malaikat diciptakan bagi menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Ya, bagi menunjukkan kehebatan kekuasaan Allah SWT. Ya, kerana kita baca dalam hadis Nabi SAW, seorang sahabat bernama Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Beliau ni suka membaca Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan bacalah Al-Quran. Tuan-tuan baca Al-Quran, para malaikat datang ke rumah tuan-tuan. La taj'alu buyutakum maqabir. Ya, jangan jadikan rumah kamu ni macam kubur, kata Nabi SAW. Kerana rumah yang tidak dibaca padanya Quran, dia macam kubur, tiada nur padanya. Ya, jadi ketika Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu membaca Al-Quran Al-Karim, membaca surah Al-Kahfi, maka kuda yang berada dekat dengan rumahnya kelihatan menjerit-jerit, meronta-ronta, seolah ada satu benda yang menakutkan. Dan jarang-jarang berlaku seperti itu, melainkan kalau ada gangguan daripada serigala dan sebagainya. Maka si Usaid pun berhenti membaca, kuda pun tenang. Sambung baca, kuda sekali lagi meronta. Berhenti, tenang balik. Sambung, bising balik. Lalu dia pun teringat anaknya yang berada dekat dengan kandang kuda bernama Ayub. Ayub ini anak lelakinya tidur
dibimbangi kalau dia teruskan bacaan, kuda ni akan meronta-ronta, mungkin dindingnya roboh mengempap si Ayub yang tidur dekat dengan kandang kuda. Ya, maka dia pun keluar tengok apa yang kuda ni, mungkin ada gangguan anjing liar ke, serigala ke. Tiba-tiba Usaid nampak sekelompok awan memenuhi kawasan keliling rumahnya secara tepat dekatan dengan kawasan kuda ni tadi, dan naik ke langit, berangsur-angsur naik ke langit, putih. Usaid pun terkejut, apa benda ni? Patutlah kuda ketakutan yang amat sangat. Esok pagi dia pun jumpalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah menjawab, itulah malaikat yang turun untuk mendengar bacaanmu wahai Usaid. Kalau kamu teruskan bacaanmu wahai Usaid dengan suaramu yang sangat lunak dan ikhlas kamu itu, maka tentulah orang ramai akan melihat malaikat turun berbondong-bondong meraihkan bacaanmu. Tetapi Usaid telah memberhentikan ketakutan yang amat sangat. Pada malam itu melihat kudanya takut, dia pun rasa gemetar. Maka tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, tidaklah berlaku perkara tersebut. Seorang ulama di Hijaz berkata, namanya Taqiyuddin Al-Hilali. Dia baca kisah ini, maka dia pun menghayati macam mana rupa malaikat turun agaknya. Boleh ke malaikat turun? Macam mana rupanya kalau dia turun? Kerana hadis yang lain, Nabi pernah bersabda, malaikat datang jumpa dengan manusia. Contohnya pada malam Lailatul Qadar, kita kalau bangun pergi sembahyang dekat masjid, kat surau, kita rasa sejuk, rasa syahdu, rasa macam nak menangis, rasa macam doa kita dimakbulkan. Dan seseorang ulama mengatakan, kalau kamu lihat keliling kamu, kamu dapati orang yang kamu tak kenal. Tuan-tuan pergi qiyamul lail malam-malam terakhir Ramadan, pergi tak? Tengok tak dalam kegelapan masjid tu, ni dia tak kenal je ni siapa Tak kenal tu kena dua perkara lah, mungkin dia tak pernah datang masjid, ataupun yang kedua, yang betul malaikat Allah utuskan. Tuan-tuan jangan main. Ya, tengok wajah ni macam tak kenal, ni pun tak kenal, dia pun tak kenal kita. Masa-masa tekun beribadah kepada Allah SWT. Jangan kita nafikan tuan-tuan. Kerana malaikat ni datang jumpa dengan orang beriman. Contohnya dalam kisah Hanzalah. Hanzalah ini dia pergi ke majlis Nabi, tekun, rasa gemetar, rasa takut, teringat kepada akhirat. Balik saja ke rumah dengan isteri dan anak-anak, dia mulalah gelak ketawa besar. Lalu dia merasakan dirinya sudah terlibat dengan nifaq. Dia keluar daripada rumah, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah sudah pun bersifat munafik. Tadi dengan Nabi kami tekun beribadah, sekarang pulang ke rumah dia sudah lupa, dan kini sudah ketawa terbahak-bahak, lupa kepada tadi sikapnya bersama dengan Nabi SAW. Abu Bakar bertanya, wahai Hanzalah, apa maksud kamu telah menjadi seorang munafik? Hanzalah cakap begini. Abu Bakar kata, kalau gitu aku pun lebih kurang juga. Mereka berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi telah bersabda, wahai Hanzalah, ada waktu begini, ada waktu begitu. Dengan isteri, maksud Nabi, tak payahlah serius sangat. Hadhihi sa'atun wa tilka sa'atun. Ini waktu kamu tekun, itu waktu kamu bergembira, tak ada hal. Dan bergembira dengan isteri, bergurau-gurau senda ni dianggap antara perkara yang sangat digalakkan. Dalam satu hadis Nabi SAW, jangan serik, kena serius. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, ni lelaki tidak faham kepada sunnah. Ini bebal terhadap sunnah. Ya, orang seperti ini kena belajar sunnah Nabi SAW. Jadi waktu dia bergelak ketawa, bergembira dengan isteri anak-anaknya, bahkan Nabi pun menjadi seperti kuda untuk ditunggangi. Ya, pendek ceritanya, Nabi bersabda, mungkin malaikat datang bersalam dengan kamu kalau kamu istiqamah dalam kebaikan. Dan dalam hadis lain yang lebih jelas lagi, adalah orang sebelum kamu ni pernah didatangi oleh malaikat. Mereka tu dalam 3 keadaan. Seorang berkepala botak, seorang berkulit penyakit pada kulitnya, yang ketiga seorang yang buta. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Semua kita tahu hadis ini kan.